walaupun secara atas talian, tapi moga-moga mendapat manfaat yang begitu besar daripada perhimpunan kita pada malam ini, insya-Allah. Maka tuan-tuan dan maka puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini kita akan membahaskan tentang topik yang bertajuk tentang taubat. Jadi taubat ini seperti mana yang kita sedia maklum, seringkali apabila kita menyebut tentang taubat, pastilah ianya berkaitan dengan bila mana seorang tu melakukan sesuatu kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha." Dalam ayat ini difahami daripada ayat ini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ini, menyuruh orang yang beriman dengan Allah dan Rasul supaya mereka ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu adalah satu kewajipan. Yakni wajib setiap daripada kalangan manusia ini, yakni setiap daripada kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seorang itu melakukan sesuatu kemaksiatan. Baik maksiat yang dilakukan ini dosa kecil ataupun dosa besar. Maknanya taubat ini bukanlah hanya bila mana seorang tubat dosa besar saja, tidak. Tapi taubat itu wajib sama ada dia buat itu dosa kecil maupun dosa besar. Apatah lagi lah dosa besar. Jadi mungkin sebagian orang di luar sana mereka menyangka taubat ini hanyalah pada dosa-dosa besar saja. Tidak. Taubat itu wajib pada dosa kecil dan juga pada dosa besar. Seperti mana yang disebutkan oleh ulama seumpama Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, disebutkan dalam kitab dia Sulamut Taufiq, membahaskan tentang fasal terakhir ataupun bab yang terakhir daripada kitabnya itu disebut tentang bab taubat. Kenapa disebutkan tentang bab taubat? Kerana wajib bagi setiap daripada orang yang buat dosa ini untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, baik dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar. Dan tuan-tuan dan puan-puan, taubat itu wajib. Ini hendaklah seorang itu bertaubat kepada Allah secara serta-merta. Apabila kita sebut taubat di sini, maka apabila kita sebut taubat di sini, maka hendaklah seorang itu mengetahui bagaimana cara untuk dia itu bertaubat kepada Allah. Maknanya hendaklah dia tahu apakah syarat-syarat taubat. Apakah itu syarat-syarat taubat ataupun rukun-rukun taubat. Disebutkan oleh ulama seumpama Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dalam kitab dia, di sana ada 3 rukun ataupun 3 syarat taubat. Maknanya dikatakan orang ini benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala adalah bila mana dia mencukupkan 3 rukun ini ataupun 3 syarat ini. Kalau dia ini hanya semata-mata melakukan solat sunat taubat, tapi dalam masa yang sama dia meninggalkan rukun-rukun taubat, maka tidak dikatakan dia ini benar-benar bertaubat kepada Allah. Jadi yang pertama daripada rukun taubat ataupun syarat-syarat sah taubat adalah an-nadam. An-nadam yakni menyesal. Bila mana seorang itu melakukan sesuatu dosa, bila mana seorang itu melakukan sesuatu kemaksiatan, sama ada dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar, wajib ditaubat, maka dia kena sertakan apa? Menyesal. Apabila kita sebut menyesal ini, maknanya apa? Maknanya dia menghadirkan, dia mendatangkan dalam dirinya satu bentuk penyesalan bila mana dia melakukan dosa tersebut. Yakni dia menyesal kerana Allah Ta'ala bila mana dia buat dosa tersebut. Nah itu. Bukanlah dia menyesal sebab apa? Sebab orang kampung dah tahu perangai dia. Bukanlah dia menyesal sebab apa? Sebab dah masuk penjara, tak. Tapi rukun taubat yang terbesar, rukun taubat yang paling utama sekali, paling besar sekali adalah menyesal.
Dan menyesal ini kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kalau seorang itu dia kata aku bertaubat tapi tidak mendatangkan penyesalan, dia sebenarnya bukanlah orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Sebab itulah bila mana orang ni dia menyesal kerana Allah Ta'ala, biasa kita akan lihat orang ni akan menangis. Seumpamalah kita ataupun seumpamalah seorang ini dia terlibat dengan sesuatu kesalahan. Kemudian tertangkap dia contohnya. Maka apa yang akan datang dalam diri dia? Dia akan rasa satu bentuk penyesalan. Dan bila mana ada bentuk penyesalan ni, kadang-kadang membawa kepada tangisan. Begitulah juga orang bertaubat kepada Allah. Biasanya dia ini akan menangis. Sebab apa? Dia menyesal. Dia memperakui dengan kesalahan yang pernah dilakukan. Itu yang pertama, kena menyesal. Menyesal kerana Allah Ta'ala disebabkan dia buat maksiat tersebut. Dan sebenarnya maksiat ataupun dosa ini ada kesan pada diri seseorang itu. Maksiat ni seumpama racun. Seperti mana bila mana kita memakan racun, ia akan memberi kesan pada jasad kita. Ia akan memberi kesan pada tubuh badan kita. Akan merosakkan organ dalaman kita dan sebagainya. Begitulah juga dengan maksiat. Maka maksiat ni satu racun. Bukanlah seorang tu kata, tak apalah dosa kecil saja aku buat dan tak aku taubat. Tak. Walaupun dosa kecil, ia ada kesannya pada diri seseorang. Apatah lagi lah pada hati seseorang tersebut. Kerana bukankah bukit-bukit itu daripada batu-batu yang kecil. Jadi jangan seorang ini, saya ingatkan diri saya, jangan seorang ini dia bermudah-mudah dengan dosa kecil. Dan bagaimana seorang tu dia nak tahu sekian-sekian dosa ini? Dengan cara dia mempelajari ilmu agama. Kalau seorang ini seumur hidup dia tak pernah belajar ilmu agama, khususnya ilmu tasawuf, maka dia tidak akan tahu apakah dosa. Apakah dosa matanya, apakah dosa kakinya, apakah dosa lisan, apakah dosa tangan, apakah dosa perut dan sebagainya. Sebab apa dia tak tahu? Sebab dia tak belajar. Sebab itulah di antara ilmu yang wajib bagi setiap orang ini untuk dia belajar adalah ilmu tasawuf. Itu dia belajar apakah maksud hati. Sebagian orang mungkin dia menyangka dia buat banyak amal soleh, tapi amal yang dia buat itu diiringi dengan riya. Maka tidak ada baginya pahala. Bahkan ada dosa pula. Bahkan ia di antara dosa-dosa besar. Jadi yang pertama daripada rukun taubat adalah menyesal sungguh-sungguh kerana Allah. Dan yang kedua adalah al-iqla', yakni meninggalkan dosa tersebut. Contohnya seorang ni dia minum arak. Dia minum arak. Dia pun tengah minum tu dia pun menyesal. Kenapalah aku masih minum lagi? Sedangkan aku tahu arak ni, dia pun menyesal, dia pun tinggal. Bukan saja dia menyesal dalam hati, tapi dia masih minum, tak. Dia menyesal dan tinggalkan dosa tersebut. Jangan dia minum lagi. Tak. Dia tinggalkan dosa. Jadi syarat yang kedua ataupun rukun yang kedua daripada taubatlah tinggalkan dosa itu. Dan maklum, bagaimana orang tu nak tinggalkan dosa, nak tinggalkan maksiat, selagi mana dia tak tahu je satu maksiat. Kena tahulah ininya maksiat. InsyaAllah. Ya. Berapa ramai di luar sana mereka ni. Tapi bila mana kita belajar tasawuf ini untuk kita perbetulkan keadaan diri kita, dari sudut niat kita dan sebagainya. Nah. Dan yang ketiga daripada rukun taubat adalah al-azam, yakni berazam untuk tidak lagi kembali kepada dosa itu. Jadi yang pertama menyesal, tinggalkan dosa dan berazam. Azam sungguh-sungguh dalam hati tak nak kembali dalam buat maksiat. Maka ini yang dikatakan orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Jadi kalau dia ini
tidak ada perkara yang tak cukup ini, maka tidak dikatakan dia orang bertaubat kepada Allah. Bukanlah dia kata, tak apalah cerita dulu dan dululah. Sekarang dia buka buku baru, ya buka buku baru. Tapi yang dulu, apa tanggungjawab perlu seorang taubat? Kena taubat. Kena taubat sungguh-sungguh. Dan mungkin orang tanya, ini biasa kalau saya sebut perkara ni, bagi orang dia bertanya. Dia tanya, kalau macam hari ni dia buat, besok hari ni dia buat, kemudian dia taubat. Macam mana kalau besok dia buat lagi? Ada orang dia kata, untunglah dia hari ni buat, kemudian taubat, apa dosa? Kan dia kata untung. Tapi sebenarnya, ingat balik. Daripada taubat itu apa? Menyesal. Saat dia bertaubat ini, dia menyesal, dia azam tak nak buat lagi. Saat itu. Tapi disebabkan dia ni lemah. Ialah kita ni, kita ni culas. Kita ni alfil lalai dan sebagainya. Kita tahu ia satu maksiat. Tapi tetap juga kita lakukan. Malam baru saya dah taubat, tapi hari ni buat lagi. Maka macam mana yang hari ni? Hari ni taubat lagi. Dah taubat, dosa buat lagi. Taubat lagi. Sampailah kita ni benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Dan jangan seorang tu jemu dalam bertaubat kepada Allah Ta'ala. Seperti mana kita ni tidak jemu dalam basuh baju kita. Kan kalau orang tu ada baju putih. Baju sekolah anak. Baju sekolah anak. Baju sekolah anak ni, hari ni kita basuh, kemudian besoknya pakai kotor balik. Kita basuh balik. Setiap minggu kita basuh. Kan setiap minggu kita basuh. Kita tak jemu. Yalah ada rasa jemu tu kan. Kita basuh-basuh. Bukan kita buang. Tak, kita basuh. Sedangkan kita tahu akan kotor balik. Sama juga. Hari ni kita taubat. Besok buat lagi, taubat lagi. Besok buat lagi, taubat lagi. Dan seterusnya. Sampailah datangnya kematian menjemput kita. Kita tidak jemu dalam bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan kita tinggalkan dosa dan seandainya terjatuh dalam lembah dosa ini, maka segera kembali kepada Allah Ta'ala dengan taubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Dan tambahan daripada perkara ini, sekiranya perkara itu berkaitan dengan meninggalkan kewajipan. Sekiranya dosa itu berkaitan tentang meninggalkan kewajipan seumpama kewajipan solat, maka hendaklah diqadakkan kewajipan solat itu. Dia kira lah. Dulu contohnya dia kata, aku dulu sebulan aku duduk dekat overseas tak solat. Balik Malaysia, baru sedar, maka bagaimana solat dahulunya? Bukan dia hanya menyesal saja tak. Bukan dia hanya menyesal saja, dia kena qadak apa yang telah ditinggalkan kewajipan yang terdahulu. Dia kena qadak baliklah solat. Dan dia tidak menyibukkan dirinya dengan buat solat sunat sedangkan dia masih lagi ada qadak solat yang belum ditinggalkan. Nah, dan yang tambahan lagi yang kelima adalah dan sekiranya dosa itu berkait dengan mengambil hak atas berkait dengan hak sesama manusia, maka hendaklah dikembalikan hak itu kepada manusia tersebut. Ataupun minta redha pada orang ini. Contohnya lah, dia ni nak buat orang Kelantan bagi colek buah bukan bulan puasa biasa. Dia nak buat colek buah ataupun rojak buah. Dia tengok buah pau kat sebelah jiran dia ni. Adalah pokok pau, pokok pelam, pokok mangga. Dia pun ambil senyap-senyap. Kan dia ambil senyap-senyap. Jadi apa yang perlu dia buat? Nak taubat ni bagaimana? Dia kena minta redha. Minta redha kalau tuan tu suruh bayar. Kena minta redha orang yang kita mengambil hak dia tersebut. Dan kalau contoh kita dah minta maaf dah. Kita tahu aku dah buat sekian-sekian, aku minta maaf dah. Contoh. Kita dah minta maaf pada dia, tapi dia ni jenis orang yang susah nak maafkan orang. Dan kita dah selesai dah. Ada orang, dia ni jenis orang yang mudah untuk memaafkan. Dan ada orang, dia ni jenis orang yang susah nak memaafkan. Jadi
Jadi tanggungjawab kita, bila mana kita buat sesuatu dosa yang mana dosa ini berkait dengan anak Adam, maka hendaklah minta maaf pada dia. Minta redha dia. Kalau kita dah minta maaf tapi dia kata aku tak nak maafkan kamu, bagi pihak kita dah selesai dah. Bagi pihak kita dah selesai. Dan sebenarnya kita ini sepatutnya jadilah orang pemaaf. Tak merugikan kita. Tak merugikan kita. Okey, ini tentang rukun-rukun taubat. Maka bila mana orang tu dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, datangkan perkara ini. Dan dosa ini jangan seorang tu dia ambil ringan tentang dosa. Dosa sebenarnya ada kesan pada jiwa seseorang. Jangan dia kata tak apa dosa kecil, nanti aku sedekah lah. Tak. Dosa ada kesan pada diri seseorang. Kenapa orang tu jadi malas nak buat amal ibadah? Kenapa orang ini tak khusyuk dalam solat? Kerana sebab dia antara puncanya dosa yang dilakukan. Dosa yang dilakukan tersebut. Maka dosa-dosa ini kena taubat kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Sampailah kita mati, sampailah seorang tu meninggalkan dunia dalam keadaan orang benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan itulah yang kita semua harapkan. Bila mana datangnya kematian menjemput kita, dan kerana orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Ya, sebagai seorang manusia ini kita biasanya buat kesalahan. Buat kesilapan. Tapi kesalahan yang kita lakukan itu jangan dibiarkan begitu saja. Jangan dibiarkan bertimbun-timbun, tidak. Tapi setiap kesalahan yang kita buat, segera taubat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala, beruntunglah barang siapa yang Allah Ta'ala kurniakan pada mereka ini untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan kita maklum, taubat itu perlu pada ilmu, dan untuk mengetahui dosa-dosa juga perlu kepada ilmu. Sebab kalau orang tu dia tak tahu tentang satu dosa, dia tak tahu ada dosa mengumpat. Sebagai orang bila mana berkumpul, tak ada benda yang lain dia nak cerita pasal hal-hal orang lain. Ini mengumpat. Mengumpat ni kadang-kadang ia jatuh dalam dosa besar. Seumpama mengumpat pada orang soleh itu di antara dosa besar. Contohnya dia, bukan nak cakap lah, ni sebahagian lah. Bila mana berjumpa, contoh reunion, rewang lah, sembang-sembang. Asalnya sembang tentang cuaca. Hari ni hujan, esok hujan contoh. Tapi dah tak ada cerita, mula cerita pasal perihal orang lain. Subhanallah, dan merasakan benda ni benda yang biasa saja. Sebab apa begitu? Tidak ada takwa kepada Allah. Tak ada takwa kepada Allah Ta'ala. Sedangkan bila mana orang tu ada al-muraqabatu lillah, orang yang ada perasaan benar-benar takut kepada Allah, maka dia ni akan buat segala yang wajib dan tinggal yang haram. Dan inilah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka saya nasihatkan untuk diri saya khususnya, sama-sama kita ni menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita meninggalkan segala perkara yang haramkan oleh Allah. Kita melaksanakan kewajipan, kita luangkan masa untuk belajar ilmu agama, khususnya ilmu agama yang fardu ain, tentang fiqahnya, tentang tasawufnya, tentang akidahnya, mengenal Allah dan Rasul. Dan syarat yang paling utama supaya diterimanya taubat seseorang ini adalah daripada mereka yang mengenal Allah. Yang dikatakan orang mengenal Allah adalah orang yang meyakini Allah Ta'ala itu ada dan tidak ada keraguan bagi wujudannya. Dia yakin sungguh-sungguh dalam hati dia Allah Ta'ala itu ada. Allah pencipta kita, Allah pencipta bagi alam ini. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan kita, maka Allah Ta'ala tidak sama dengan ciptaan dia. Allah yang ciptakan manusia, yang mana manusia ini ada baginya anggota badan, maka tidak disifatkan Allah dengan beranggota badan. Allah yang menciptakan cahaya, maka Allah Ta'ala tidak sama dengan cahaya. Allah yang menciptakan udara, yang mana udara ni berada di mana-mana tempat, maka tidak disifatkan Allah berada di mana-mana tidak. Allah yang menciptakan para malaikat, yang mana 7 langit itu penuh dengan para malaikat, maka Allah Ta'ala tidak sama dengan para malaikat. Allah bukan di langit. Allah yang menciptakan arash, maka Allah Ta'ala tidak berhajat kepada arash. Allah yang menciptakan tempat dan arah, Allah Ta'ala itu ada, tidak berhajat kepada tempat dan arah. Maka akidah orang Islam, akidah semua para anbiya,
akidah semua para awliya, akidah semua para malaikah adalah meyakini Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah bukan di langit, bukan di bumi, bukan duduk di atas arash, bukan berada di mana-mana tempat, tidak. Dan saya tinggalkan tazkirah kita pada malam ini dengan satu kata-kata daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Iaitu apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Maka alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan pada kita masa lapang ini. Saya doakan semua yang berada dan kita ini semoga istiqamah dalam ilmu dan amal. Dan sebelum kita habis, kita doa dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Fadli wal In'am, ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma bihaqqi Muhammad اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. اللهم أحسن ختامنا يا الله. اللهم أحسن ختامنا يا الله. اللهم أحسن ختامنا يا الله. اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب بلا حساب. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. اللهم ارزقنا التوفيق لطاعتك. اللهم ارزقنا الاستقامة على طاعتك. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. اللهم اللهم يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام في هذه الليلة وفي كل ليلة على صورته الأصلية. اللهم ارزقنا زيارته في هذه السنة. اللهم ارزقنا شفاعته في يوم القيامة. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, semoga perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang penuh pada keberkatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunkanlah segala macam dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, seadanya adakan kami ini yang sakit, maka kurniakanlah kesembuhan pada mereka, Ya Allah. Seadanya ada dan kami ini yang dibelenggu dengan hutang, maka permudahkanlah mereka untuk bayar hutang-hutang mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Akramal Akramin. اللهم ارزقنا الشهادة. اللهم ارزقنا الولاية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علانية القبول والتوفيق ورؤية الرسول وتيسير الأمور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Opah dan juga SPQA kan? SPAQ. Sahabat Pencinta Al-Quran. SPAQ. SPAQ. Saya ucapkan terima kasih banyak. InsyaAllah ada rezeki, ada masa lapang, kita jumpa lagi. Saya minta maaf ada salah silap dan sebagainya.
Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Masya Allah, tabat tabarakallah.